Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Abang Zaki, yang saya hormati lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Pengerusi kita, seluruh ahli jawatan kuasa surau, dan tidak dilupakan tuan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah seperti biasa tuan-puan, pagi ini sekali lagi kita diberikan peluang dan kesempatan masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan sesi pengajian mingguan kita. Dalam kitab fiqh, kita mulakan dengan tajuk yang pertama ataupun tajuk yang paling asas, iaitu tajuk bersuci. InsyaAllah tuan-puan, hari ini kita akan masuk tajuk pertama dalam kitab fiqh kita ataupun dalam modul fiqh kita ini, iaitu Babut Taharah, tajuk bersuci ataupun tata cara bersuci di dalam syariat agama kita ataupun dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-puan, hari ini kita akan bincang, kita akan fokus kepada pembahagian air. Ini antara tajuk yang paling basic. Kita akan bincang pembahagian air, ada 4 ataupun asasnya ada 3. Hari ini kita akan fokus 1 daripada 3 ataupun 1 daripada 4, iaitu air mutlak. Lebih kurang ada 5 subtopik kita akan bincang tuan-puan. Ada 5 subtopik yang penting yang penting untuk kita bincang pada hari ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan selepas kita bincang kelima-lima subtopik ini akan terungkai dan terjawab isu-isu asas di dalam bab air. Isu-isu asas di dalam bab air ni tuan-puan, kita akan bincang hari ini. Apabila kita ada piayauan ataupun kita ada panduan asas ini, kita insya-Allah kita boleh rungkaikan isu-isu asas. Antara isu tuan-puan yang biasa kita dengar, isu air klorin yang sangat kuat baunya, adakah dinamakan air mutlak? Air yang bertukar warna dengan sebab hampirnya telaga itu hampir je dengan pokok kayu. Maka isu-isu ini kita akan rungkai pada hari ini. Dan ada juga tuan-puan, ada isu yang mungkin tuan-puan pernah dengar 2-3 tahun lepas, iaitu mata air yang keluar daripada air yang berhampiran dengan kubur, ataupun berhampiran dengan jerak, dan airnya berbau seperti bangkai. Jadi adakah status air itu mutlak, suci, boleh diminum dan boleh digunakan untuk mengangkat hadas, ataupun sebaliknya? Maka nak menjawab isu-isu ini tuan-puan, kita perlukan piayauan yang jelas, kita perlukan panduan yang jelas untuk merungkai isu-isu asas di dalam bab taharah. InsyaAllah kita akan bincang 5 subtopik penting untuk menjawab kekeliruan dan isu-isu yang berkaitan dengan air. Baik, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bagi kawan-kawan kita yang ada kitab, muka surat 8, muka surat 6 tuan-tuan, muka surat 6, bukan muka surat 6, sekejap. Okey, betul, kitab saya muka surat 6, iaitu tajuk yang pertama, bersuci dan hukumnya, hukum bersuci. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, bersuci dan hukumnya, hukum bersuci. Baik, pertama tuan-tuan, kita bincang dulu istilah terma bersuci menurut syariat kita, ataupun dipanggil panggilan bersuci di dalam bahasa Arab dan juga bahasa syarak. Yang paling penting kita nak tahu tuan-tuan, bersuci menurut bahasa syarak, bukan menurut bahasa Arab semata-mata. Kita akan bincang dulu yang pertama, apa maksud bersuci menurut syariat kita ataupun menurut syarak ataupun menurut fiqh. Berbeza dengan
panggilan, bersuci menurut bahasa. Baik. Bersuci adalah bersuci dan hukumnya hukum bersuci adalah bersuci itu di dalam percakapan harian ataupun percakapan hari-hari, yakni pada lughah, pada bahasanya, makna bersuci pada bahasa Arab ataupun pada bahasa kita, membersihkan diri ataupun membersihkan benda-benda daripada kekotoran, sama ada najis ataupun tidak, seperti membersihkan air ludah, hingus dan lainnya lain daripada air ludah dan juga hingus. Baik, ini bersuci dari sudut bahasa Arab ataupun dari sudut bahasa kita. Jadi kesimpulan tuan-puan, makna bersuci kita nak bincang hari ini dari dua sudut. Pertamanya bersuci dari sudut bahasa, dari sudut percakapan harian kita. Dan yang kedua yang paling penting yang kita nak tahu ialah bersuci menurut syariat. Ini yang kita nak belajar hari ini. Bersuci menurut bahasa fiqh ataupun bersuci menurut istilah fiqh. Itu yang kita nak bincang. Bersuci menurut bahasa harian kita tuan-puan ataupun menurut bahasa Arab dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil an-nazafah, dipanggil membersihkan. Umum. Apabila dari sudut bahasa ni tuan-puan, dia lebih umum berbanding dengan syarak. Tetapi syarak dia lebih khusus. Itu beza dia. Ini mana-mana terma yang kita akan guna, mana-mana hukum yang kita akan belajar, maka inilah konsep asas, iaitu istilah di dalam syariat ini akan kita guna dari dua sudut. Yang pertamanya ialah bahasa Arab, yang keduanya ialah panggilan dari sudut syarak. Yang paling penting kita nak tahu panggilan dari sudut syarak. Baik, kesimpulan yang pertama tuan-puan, apabila kita sebut bersuci menurut bahasa Arab, dia lebih umum, iaitu merujuk kepada membersihkan. Sama ada membersih itu najis ataupun membersih itu bukan najis. Kita panggil membersih. Sama ada kita bersih najis, kita panggil bersih. Sama ada kita bersih kotoran yang bukan najis, juga kita panggil bersih. Ataupun kita bersihkan bukan benda yang kotoran, juga kita panggil bersih, umum. Tetapi syariat ataupun bersuci di dalam bahasa syarak, bersuci menurut syariat, dia lebih spesifik, dia lebih khusus. Dia merujuk kepada pertuan-puan, dia merujuk kepada dua benda. Ini kita nak bincang panggilan bersuci menurut syarak. Apabila kita sebut bersuci menurut syarak, dia hanya merujuk kepada dua benda sahaja. Dia tidak merujuk kepada umum, tidak. Apa dia dua benda tuan-puan? Merujuk kepada mengangkat hadas dan juga bersuci najis. Dua benda ini dipanggil bersuci. Iaitu kita panggil rafa'ul hadasi au izalatun najasi. Itu dia panggil taharah dari sudut syar'an. Taharah dari sudut syar'an, at-taharatu fi syar'an, iaitu apa dia tuan-puan? Rafa'ul hadasi au izalatun najasi. Itu asasnya. Panjang dia ada lagi di belakang wa ma fi ma'nahuma wa fi suratuhuma. Tapi kita ambil yang asas, iaitu merujuk kepada apa? Merujuk kepada dua benda. Bersuci di dalam syariat spesifik kepada dua benda. Yang pertamanya spesifik kepada mengangkat hadas. Perbuatan kita mengangkat hadas, sama ada hadas itu hadas kecil ataupun hadas besar. Apa dia hadas kecil tuan-puan? Mengambil wuduk. Ketika mana kita ambil wuduk, dipanggil bersuci. Kita tidak panggil membersihkan anggota, tidak. Tetapi kita panggil bersuci. Ketika mana kita mengangkat hadas besar, kita mandi wajib tuan-puan. Mandi wajib itu dipanggil apa? Bukan membersihkan anggota badan, tidak. Tetapi kita bersuci badan kita daripada hadas besar. Ini yang pertama, iaitu spesifik kepada perbuatan mengangkat hadas, sama ada hadas itu kecil ataupun hadas itu besar. Yang kedua tuan-puan, perbuatan merujuk kepada perbuatan bersuci najis. Sama ada najis itu ringan, ataupun najis itu sederhana, ataupun najis itu berat,
maka dinamakan bersuci. Ketika mana kita basuh, tuan-puan, kita basuh najis, kita bersihkan najis, pakaian kita terkena darah, maka darah itu najis sederhana. Maka cara, dia ada dua langkah, dua kaifiat, dua tata cara. Kita buang najis, kita lap najis, kemudian baru kita bersihkan, sehingga zon hati kita bersih pakaian. Maka perbuatan kita itu, kita buat dua langkah itu. Apa nama perbuatan itu? Nama dia ialah bersuci najis ringan. Kita tak panggil bersih najis, kita tak panggil basuh pakaian daripada najis, tapi kita panggil bersuci najis. Itu beza panggilan di dalam bahasa syarak dengan panggilan bahasa kita ataupun dipanggil bahasa Arab. Baik, serta tuan-puan, mudah saja apabila kita panggil bersuci menurut syariat, dia lebih spesifik merujuk kepada dua benda sahaja, iaitu raf'ul hadasi atau izalatun najasi, iaitu merujuk kepada mengangkat hadas, dan juga merujuk kepada perbuatan bersuci najis. Yang lain, kita mandi biasa tuan-puan, bukan mandi wajib. Kita panggil bersih badan daripada kotoran. Kita basuh daki-daki saja, basuh tangan tuan-puan. Orang tak panggil bersuci, tetapi kita panggil basuh tangan. Tangan kita kotor, lepas makan kita basuh tangan, lepas makan kita basuh tangan. Kenapa? Nak bersihkan tangan. Boleh tak panggil bersuci? Tak boleh panggil bersuci kerana bukan basuh tangan daripada najis, tapi kita basuh tangan untuk bersihkan kotoran, bukan najis. Itu dari segi, dari aspek penggunaan bahasa dan juga syariat. Baik, serta tuan-puan, kita terus kepada hukum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan maknanya makna taharah, makna bersuci pada syarak, yakni pada dalam agama kita, bukan dalam bahasa Arab, iaitu menghilangkan halangan beribadat dengan sebab ada hadas atau ada najis, dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Dia agak panjang, tetapi kesimpulan tuan-puan mudah untuk kita faham, mudah untuk kita ingat. Apabila sebut taharah, menurut syariat kita merujuk kepada dua benda sahaja, iaitu mengangkat hadas dan juga bersuci najis. Seterusnya hukum bersuci. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum hukum dia cerita alat tuan-puan, alat bersuci. Yang pertama bersuci, yang keduanya alat bersuci. Alat untuk buat bersuci itu ialah air. Sebab tu kita nak bincang air tuan-puan. Tanah dan batu. Alat untuk buat bersuci itu ialah air, tanah dan batu. Maka dengan limpah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba Allah, telah menjadikan air itu lebih banyak dengan tiada berkehendak kepada proses pada mendapatkan air. Baik, kesimpulan tuan-puan, yang kedua dibincangkan oleh musannif ini, alat untuk bersuci. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ada dua alat sahaja. Pertama dia panggil apa tuan-puan? Pertama dia panggil alat yang sebenar-benarnya, alat yang hakiki untuk bersuci, iaitu air. Air ini tuan-puan dipanggil alat yang hakiki, yang sebenar-benar, yang yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia bersuci. Itu dia panggil air. Yang kedua, dia ada dua alat. Yang kedua tuan-puan, yang kedua ni dia panggil alat alternatif. Seketika mana tidak ada air, maka Allah berikan satu solution kepada kita untuk menggantikan air. Dia panggil alat pengganti. Apa dia? Iaitu debu tanah. Iaitu debu tanah dan juga batu. Debu tanah bagi tayammum untuk menggantikan mengangkat hadas, dan batu itu alat pengganti kepada air untuk bersuci ataupun untuk istinja. Jadi kesimpulan tuan-puan, ada dua alat. Pertama alat yang hakiki, iaitu air, satu-satunya alat yang digunakan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk bersuci. Yang keduanya dia panggil alat alternatif, pilihan pengganti kepada air ketika mana situasi emergency yang tidak ada air, iaitu pertamanya ialah debu dan juga tanah. Sebab itulah tuan-puan, air ini dipanggil taharah qawiyah,
Taharah qawiyah. Kenapa? Kerana air merupakan alat yang sebenar-benar. Yang keduanya pengganti kepada air dipanggil taharah dhaifah. Dia tak sama level. Kalau orang yang tayammum tak sama level dengan orang yang ambil wuduk menggunakan air. Kalau orang yang istinja menggunakan batu ataupun seumpama batu, dia tidak sama level dengan orang yang basuh dengan air, menggunakan air. Dia bersuci, najis dia menggunakan air tak sama level dengan alat alternatif ataupun pengganti. Baik, serta tumpuan alat yang kita terus kepada yang ketiga hukum. Yang pertama makna bersuci dah settle, yang kedua alat bersuci dah settle, yang ketiga hukum bersuci. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib. Sebab tu kita kena belajar tuan-puan, tidak ada excuse, tidak ada panggil apa tuan peluang untuk kita skip daripada kita ambil tahu berkaitan dengan tata cara bersuci di dalam agama kita. Kenapa? Kerana hukumnya wajib. Ini dia panggil wajib syarak. Allah tekan ke atas setiap mukallaf untuk belajar bagaimana tata cara bersuci, tata cara untuk kita ambil wuduk, tata cara untuk mandi wajib, tata cara untuk bersih najis ringan, tata cara nak basuh kencing, tata cara nak basuh berak, tata cara nak basuh najis ringan ataupun najis mughallazah, najis berat. Kerana apa wajib? Kerana telah ijma' ulama', yakni sepakat atau sebulat suara pendapat ulama' sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Yakni dengan air. Baik, serta tumpuan intro pendahuluan kepada bersuci ada 3 subtopik yang disebut oleh musannif. Yang pertamanya makna bersuci, yang keduanya ialah alat bersuci, dan yang ketiganya ialah hukum bersuci. Baik, kita nak terus kepada topik yang kita nak fokus pada hari ini, iaitu pembahagian air di dalam syariat kita. Pembahagian air di dalam agama kita. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, air yang sah dibuat bersuci. Kita nak bincang hari ini tuan-puan, kita nak kenal kriteria air. Yang pertama kita nak kenal pembahagian air ataupun standard air ataupun level air di dalam agama kita. Air yang sah dibuat bersuci itu umum, termasuklah air hujan. Ini dia bagi contoh tuan-puan, air mutlak, air kategori air yang pertama. Dia bagi contoh dulu. Termasuklah air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air dan lainnya, lain daripada 7 contoh. Ada 5 contoh, 6 contoh tersebut. Dengan tak kira sifat asalnya, tanpa mengira sifat asal, sama ada ianya air umum tadi, sama ada ke semua 6 contoh tadi, sama ada ianya putih, yakni cirinya putih, warnanya putih, ataupun hitam, ataupun kelabu, ataupun jernih, ataupun keruh, ataupun masam atau masin, tanpa mengira ciri-ciri air, asalkan air itu keluar daripada sumber atas dan sumber bawah. Ini kita akan bincang sekejap lagi tuan-puan. Baik, bahagian air. Kita terus kepada tajuk kita hari ini, pembahagian air di sisi syarak. Air itu pula terbahagi kepada 4 bahagian. Secara detailnya ada 4 pembahagian. Secara asasnya ada 3 pembahagian air, tuan-puan. Baik. Air itu pula terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, hari ini kita bincang pertama daripada 4 tuan-puan. Hari ini kita fokus 1 daripada 4. Yang pertama ialah air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain dengan tiada makruh menggunakan air. Iaitu yang kata air yang pertama ini, air yang suci pada dirinya dan menyucikan lain ini disebut
Air mutlaq. Nama dia lah air mutlaq. Yakni yang kata air mutlaq tu tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Baik. Kita akan bincang tuan-puan dalam tajuk yang pertama ini, pembahagian air ini, ataupun dia panggil standard, ataupun panggil martabat air di dalam syariat kita, dia ada 4 yang asasnya, yang detailnya ada 3 yang asas. Baik, yang kita nak bincang hari ini tuan-puan, kita bincang yang pertama dulu, standard pertama, iaitu air yang pertama. Kita nak bincang berapa benda tuan-puan. Saya dah sebut di awal tadi, kita akan bincang 5. Kita nak bincang 5 subtopik dalam tajuk yang pertama ni, ataupun dalam pembahagian air yang pertama, ataupun dalam standard air yang pertama ni, kita nak bincang 5 subtopik penting. InsyaAllah kita bincang kelima-lima subtopik ini, InsyaAllah kita akan terjawab kekeliruan, kemuskilan berkaitan dengan isu asas di dalam air. Baik. Apa dia standard pertama? Kita tahu dulu standard pertama sebelum kita nak bincang satu persatu subtopik. Ada 5 ni. Baik, ada 4 standard air ni tuan-puan. Standard pertama dipanggil air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain, dan ada kuasa untuk menyucikan yang lain. Ini standard yang pertama. Standard pertama ni tuan-puan, saya ulang sekali lagi, air yang tahirun, air yang suci pada diri dia. Ini diri dia tak najis, boleh diminum. Itu dia panggil suci pada diri dia. Dan muttahirun, ghaira makruh. Muttahirun, dan ada kuasa untuk menyucikan yang lain. Apa maksud kuasa untuk menyucikan lain tuan-puan? Dia ada power, ada keistimewaan untuk menyucikan yang lain. Yang ini Allah berikan keistimewaan kepada air yang pertama ini untuk menyucikan yang lain. Ingat tuan-puan, apabila disebut istilah menyucikan yang lain, dia merujuk kepada 2 benda. Apa dia? Boleh mengangkat hadas dan juga boleh bersuci najis. Itu peranan air di dalam agama kita. Apabila kita bertemu di dalam kitab, boleh menyucikan lain. Kita ingat balik fungsi air. Ataupun kita ingat balik makna bersuci di dalam syarak. Apabila air ini, sebab kita sedang bincang tuan-puan alat untuk bersuci. Kita tahu makna bersuci, merujuk kepada 2 benda. Dan kita bincang tuan-puan alat untuk bersuci, iaitu alat hakiki, air. Apabila kita bincang alat untuk bersuci, kita nak kenal kategori air yang boleh bersuci. Apabila kita sebut boleh bersuci tuan-puan, merujuk kepada 2 benda, iaitu dia ada keistimewaan untuk mengangkat hadas dan boleh bersuci najis. Inilah dia martabat air yang pertama. Martabat air yang boleh diminum dan juga boleh digunakan untuk mengangkat hadas, yakni mengambil wuduk dan mandi wajib, dan boleh digunakan untuk bersuci, sama ada bersuci najis ringan, najis sederhana ataupun najis berat. Itu standard air yang pertama. Apa contoh panggilan air ni tuan-puan? Dia ada nama air ni. Apa nama dia? Nama air ini, panggilan air ini dinamakan air mutlaqun, iaitu air mutlaq. Nama air ini, panggilan air standard pertama ini dipanggil air mutlaq. Apa makna air mutlaq? InsyaAllah kita nak bincang satu persatu. Ada 5 subtopik dia. Apa dia 5 subtopik ni tuan-puan? Yang pertamanya ialah yang kita nak bincang makna air mutlaq. Apabila kita panggil nama dia air mutlaq, kita kena tahu merujuk kepada apa air mutlaq ni. Barulah kita jelas. Dalam minda kita sebut air mutlaq, dalam minda kita nampak, dalam minda kita jelas merujuk kepada air jenis macam mana. Itu paling penting. Yang kedua tuan-puan, yang kita nak bincang ialah contoh air mutlaq. Apabila kita tahu air mutlaq tu makna dia, dan kita boleh ada terbayang dalam minda kita contoh. Contoh air mutlaq, kita boleh beri contoh air mutlaq. Air perigi, air pahit, semua kita boleh bagi contoh. Dan yang ketiga, kita nak bincang satu topik ketiga tuan-puan. Paling penting juga tuan-puan, kita kena tahu sumber air mutlaq. Saya akan beritahu dalam tajuk ni kenapa penting nak tahu sumber untuk menjawab kekeliruan isu dia. Kalau kita tahu sumber air mutlaq, insya-Allah settle. Settle isu apabila orang tanya kita, kalaulah air itu keluar daripada bumi, yang kita panggil mata air,
Kita korek telaga tuan-puan, terpancur air keluar. Tapi isu dianya ialah warnanya seperti darah, baunya seperti darah, rasanya seperti darah. Maka isu dia apa tuan-puan? Boleh tak nak guna air yang keluar daripada telaga yang kita gali ni? Tuan-puan, yang rasanya seperti darah, yang baunya seperti darah, yang warnanya seperti darah. Maka kita kata, ini tak boleh, ini air ni najis. Kenapa? Baunya seperti darah, warnanya seperti darah. Kenapa dia boleh jawab macam tu tuan-puan? Dia tidak ada panduan. Dia main jawab, dia main hentan wal bedal. Ini penting untuk kita tahu struktur pengajian kita by struktur. Sangat penting. Kenapa saya strukturkan cara lecture kita? Kerana untuk menjawab isu perlukan kepada disiplin ilmu. Dia tak boleh nak bedal. Disiplin ilmu sangat penting. Sebab itu kita strukturkan untuk mudah tuan-puan faham. Apabila kita tahu panduan, tuan-puan boleh jawab. Gali telaga, keluarnya seperti darah. Ataupun hujan, orang tanya. Tiba-tiba hujan hari ni sangat luar biasa. Biasanya hujan, tuan-puan, warnanya putih. Kalau kita tak ada air hujan, kalau warna hitam itu kerana orang panggil apa? Kerana udara saja. Kerana udara yang kotor, dia akan turun air hujan. Yang bercampur dengan toksin. Airnya warna hitam. Tak pelik lagi tuan-puan. Tetapi yang luar biasanya apabila turunnya air hujan, warnanya darah, warna merah seperti darah. Bau dia hanyir seperti darah. Rasa pun seperti darah. Bagi orang yang pernah rasa darah. Maka air hujan yang seperti darah itu boleh diminum ataupun tidak? Kalau kita jawab menggunakan akal kita, tak boleh. Ini darah. Tak boleh. Ini air yang sudah menjadi mutanajis. Kerana air yang seperti darah. Kenapa kita jawab begitu? Kerana kita menggunakan panduan akal kita. Kita main agak, kita main bedal tanpa ada panduan yang jelas. Sebab itulah tuan-puan, subtopik yang ketiga untuk menjawab isu-isu yang timbul, iaitu sumber air mutlak. Subtopik keempat yang kita akan belajar tuan-puan, iaitu 3 sebab hilangnya nama air mutlak. Hilang nama air mutlak, dia berubah status air mutlak menjadi air lain dengan 3 sebab. Kita bukan nak detail, tapi kita nak tahu saja. Dan satu topik yang terakhir tuan-puan, yang kelima, iaitu pengecualian. Satu topik yang kelima juga penting tuan-puan. Kenapa? Kerana pengecualian, perubahan yang banyak yang tetap dinamakan air mutlak. Ini yang penting. Walaupun dia berubah seperti darah, berubah seperti bangkai, tetapi tetap air itu nama air mutlak. Dia ada 4 ataupun ada 5. Ada 5 situasi perubahan yang tetap dia menjadi air mutlak walaupun berubah yang banyak. InsyaAllah tuan-puan, kita terus kepada satu topik pertama dulu. Makna air mutlak. Makna air mutlak. Kita dah tahu dia punya standard dia. Standard dia kita dah tahu. Standard air yang pertama. Ini cara ataupun dia punya metodologi yang digunakan oleh para ulama turas. Dia akan mengguna cara bilan air menggunakan standard martabak. Bukan contoh terus. Bukan guna nama. Kalau tuan-puan belajar, anak-anak kita belajar dalam KBSM, dalam pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran dan Sunnah di sekolah-sekolah menengah, dia gaya berbeza. Dia akan mulakan dengan contoh. Kalau orang tanya air ada berapa? Air ada 4. Pertamanya air mutlak. Yang keduanya air mustakmal. Yang ketiganya air mutanajis. Yang keempatnya tak bertemu. Iaitu air mutaghayyir. Tidak ada di dalam urutan itu. Yang ada dalam contoh-contoh pendidikan Islam ialah pertamanya air mutlak. Yang keduanya air mustakmal. Yang ketiganya air mutanajis. Air mutaghayyir, air muqayyad tidak bertemu. Baik. Cara yang kita bilan standard dulu. Kita bilan martabak dulu. Jangan bilan contoh lagi. Sebab itu yang pertama, kita dah settlekan bilang martabak tuan-puan. Martabak air dalam agama kita ada 4. Yang pertamanya ialah air yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain. Apa contoh dia tuan-puan? Ataupun apa dia punya nama dia? Nama ialah air mutlak. Apa dia makna air mutlak? Air mutlak ni tuan-puan, dia merujuk kepada, kita panggil air mutlak ni, apa maksud air mutlak? Air semata-mata air. Itu makna mutlak. Semata-mata air yang tidak diqaidkan ataupun tidak dinisbahkan
dengan nisbah yang tetap ataupun dengan qaid yang lazim. Sebab tu kita panggil air mutlak. Apa makna air mutlak? Air yang semata-mata air yang tidak diqaidkan, yang tidak dinisbahkan dengan nisbah yang tetap. Kalau ada nisbah pun, tapi nisbah itu nisbah sementara. Dia panggil qaid yang munfak. Qaid yang munfak. Mana contoh tuan-puan? Kita panggil air, orang dah faham. Itu dipanggil air semata-mata. Walaupun ada qaid, tapi itu qaid sementara. Qaid nisbah makan, nisbah tempat. Kita panggil air apa? Air perigi. Kenapa panggil air perigi? Ini dipanggil nisbah sementara. Kerana nisbah berada dalam telaga, kita panggil air perigi. Nisbah air inilah tempatnya di laut, kita panggil air laut. Nisbah dia ini keluar daripada perut bumi, kita panggil air mata air. Nisbah turun daripada langit, kita panggil air hujan. Dan kita panggil air sal, kita panggil air salji. Tetapi dia boleh ke tidak hilang qaid dia? Nisbah ini boleh hilang ke tidak? Boleh. Boleh dipanggil semata-mata air. Tak perlu nisbah telaga, tak perlu nisbah paik, tak perlu nisbah laut, tak perlu nisbah sungai, tak perlu. Apabila orang minta, tuan-puan, kita pergi di rumah orang, kita minta air kosong. Kita kata dah haus sangat, dahaga sangat, ban, boleh tak minta air? Dia hanya minta, boleh tak minta air? Dia tak kata, boleh tak minta air teh? Boleh tak minta air kopi? Tak. Dia kata air sahaja. Itu dipanggil air mutlak. Kita pun ambil air belakang kita ni, pergi di dapur kita, kita buka paip. Apa dipanggil tu? Air paip. Air paip ni tuan-puan, nisbah keluar daripada paip, itu dia panggil qaid yang munfat, qaid yang sementara. Nisbah keluar daripada paip, kita panggil air paip. Tapi setelah mana berada dalam gelas, kita hulur kat kawan kita. Apabila kawan kita minta air, kita pun hulur air, kawan kita tak cakap apa pun. Kenapa? Kerana dia tahu inilah air yang dia minta. Tanpa qaid kepada air paip, tanpa qaid kepada air perigi, tanpa qaid kepada air laut. Itulah yang dinamakan air mutlak, yang bebas, yang tidak ada keterikatan dengan qaid yang tetap, dengan nisbah yang tetap. Kalau ada nisbah, itu nisbah sementara. Berbeza dengan air standard yang kedua yang kita akan bincang akan datang minggu depan, iaitu dipanggil air yang ada qaid, ada nisbah yang tetap. Mana contoh? Seperti tuan-puan panggil air kopi. Dia tak boleh terasin di antara kopi dengan air. Apabila air mutlak, tuan-puan, satu gelas, kita masukkan kopi satu sudu, kita kacau kopi, tuan-puan, dia larut dalam air, dia bertukar daripada air mutlak itu kepada air kopi. Kenapa kita kena nisbah tetap kopi? Kerana kopi dengan air sudah larut, sudah tidak boleh diasinkan di antara kopi dan air. Sehingga kita nak kenal air ini, mesti kita kena qaidkan dengan nama, itu air kopi. Tak boleh terasin qaid. Ini dipanggil qaid lazim. Baik, settle tuan-puan. Apa kesimpulan tuan-puan? Kesimpulan paling penting. Kesimpulan dia, apabila orang panggil air mutlak, air apa? Kalau orang tanya kita tuan-puan, anak-anak kita belajar di sekolah, air mutlak air apa? Air mutlak ni dia kata air paip. Dia bagi contoh terus, dia tak bagi makna lagi. Kita nak makna dulu, jangan bagi contoh lagi. Air mutlak air apa? Nak kita jawab air sungai, air perigi, air mata air, air salji. Dia apa nak contoh tu? Itu contoh. Kita nak dulu makna. Apabila dalam minda kita kena tahu dulu diri air mutlak. Jangan bagi contoh lagi. Air mutlak ni tuan-puan, kesimpulan dia, air yang semata-mata air yang bebas daripada nisbah yang tetap. Yang bebas daripada nisbah ataupun ikatan yang tetap. Tak perlu nisbah kepada kopi, nisbah kepada Milo, nisbah kepada teh. Tak perlu. Panggil air sahaja. Kalau nisbah pun, itu sementara saja. Nisbah sungai, sementara nisbah kerana tempat di sungai. Baik, settle. Itu mudah sahaja. Baik, contoh apa dia tuan-puan? Contoh dia dah sebut tadi. Contohnya ialah air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air, air paip. Itu semuanya contoh. Baik, sumber dia tak sebut sini. Baik, kita baca dulu tuan-puan makna, dan kita dah buat kesimpulan, cuma kita nak baca saja makna dia. Air suci pada dirinya dan mencucikan benda yang lain dengan tiada makruh menggunakannya, iaitu disebut air mutlak. Yakni, yang kata air mutlak tu apa dia?
air yang tidak terikat. Nah ni, yang semata-mata air yang tidak terikat dengan sebutan yang mesti, yang tetap. Ini bahasa kita tuan-puan. Bahasa kita tuan-puan dah faham. Umpama kita ambil air dari dalam perigi atau dari paip, kita boleh sebut air sahaja tanpa qaid, tanpa nisbah yang tetap. Dengan tak payah sebut air perigi ataupun tak payah sebut air paip, kerana air itu tidak terikat, tidak ada qaid, tidak dinisbahkan dengan perkataan perigi atau paip, orang terus faham itu air sahaja. Orang boleh faham dengan sebut air sahaja, tak perlu qaid, ni air perigi, ni air paip, ini air sungai, ini air laut, tak perlu. Itu dipanggil air mutlak. Bersalahan air kopi. Ini standard yang kedua, insya-Allah minggu depan kita akan bincang. Bersalahan air kopi. Kopi ni dia panggil qaid yang lazim, bukan qaid yang manfa'. Nisbah yang tetap, tidak boleh asinkan di antara kopi dengan air. Tidak boleh bercerai. Air kelapa. Ini contoh. Air kelapa tuan-puan. Air kelapa ni sebenarnya ini bukan air, ini ma'i'. Tapi kenapa dia bagi contoh air? Ini dia panggil ala sabili tasamuh. Di atas cara mudah untuk orang faham. Sebenarnya air kelapa bukan air tuan-puan. Itu dia panggil ma'i'. Dia panggil ma'i'. Tapi musannif ni bagi contoh untuk mudah kita faham. Sebenarnya bukan air. Air kelapa. Ini dia panggil ma'i'. Cairan kelapa. Air mawar. Dan lainnya lain daripada air kopi, air kelapa. Jika tidak disebut kopi, atau tidak disebut kelapa, atau tidak disebut mawar, nescaya tak faham. Dan tak pergi fikiran kepada kopi. Dan sebagainya daripada kopi, kelapa dan juga mawar. Kalau kita sebut air saja, kita tak faham air apa dia. Kita bawa kat kawan kita, kita kata minum air. Apabila kawan kita tengok air warna lain macam, dia akan tanya, ni air apa ni? Kenapa dia tanya? Kerana itu bukan air mutlak. Apabila dia tanya, dia nak confirm, bermakna status air yang kita hulurkan kepada kawan kita itu bukan air mutlak. Sebab tu dia nak confirm, ni air apa? Tengok, lain macam. Nak kata kopi, tak macam kopi. Nescafe, tak macam Nescafe. Teh, tak macam teh. Ni air apa ni? Kita kata air kopi. Oh, kopi. Tengok tak macam kopi. Kopi lah, ceroy sahaja. Maksudnya kena qaid dengan kopi, baru orang faham. Kalau air saja, orang tak akan faham. Kenapa tuan-puan? Kerana ini bukan air mutlak. Ini air apa? Ini air mutaghayyir yang kita akan bincang akan datang. Air ini, air kopi, air kelapa, air tebu dan sebagainya, tidaklah termasuk dalam golongan air yang mutlak. Bahkan termasuk ke dalam golongan air yang suci pada dirinya, tidak menyucikan benda yang lain. Ini kita akan bincang akan datang. Wallahu a'lam. Habis tuan-puan kitab. Yang nombor 2 itu insya-Allah kita akan bincang minggu depan. Baik, kita terus kepada subtopik yang ketiga. Subtopik yang ketiga apa dia tuan-puan? Sumber air mutlak yang tidak disebut di dalam kitab kita ini, tapi kita buat secara kesimpulan. Baik. Topik pertama, settle tuan-puan, makna air mutlak kita dah tahu, tergambar di minda kita, air yang tidak ada qaid, air semata-mata air yang tidak diqaid, yang tidak dinisbahkan dengan nisbah yang tetap. Itu air mutlak. Yang kedua tuan-puan, contoh air mutlak. Contoh air mutlak semua, umum. Air perigi, air laut, air hujan, sungai dan sebagainya. Yang ketiga hari ini tuan-puan, yang ketiga subtopik yang kita nak bincang pagi ini, iaitu sumber air mutlak. Baik, kesimpulan tuan, sumber air mutlak ini ada 2 sumber saja. Air mutlak ini tuan, dia ada sumber dan dia hanya ada 2 sumber. Pertamanya sumber atas, yang keduanya sumber bawah. Asalkan daripada 2 sumber ini tuan, semua dipanggil air itu mutlak. Itu penting. Saya ulang sekali lagi tuan. Sumber air mutlak ada 2 sahaja. Pertamanya ialah sumber atas. Kalau turun daripada atas, sama ada kita panggil air hujan, sama ada kita panggil air salji, sama ada kita panggil air embun, itu dipanggil sumber atas.
Ataupun sumber yang keduanya adalah sumber bawah. Dia akan keluar daripada perut bumi. Sama ada kita panggil air laut, sama ada kita panggil air sungai, sama ada kita panggil air perigi, sama ada kita panggil air paip, sama ada kita panggil air mata air. Kesemua contoh 7 ni tuan-puan, dia datang daripada 2 sumber. Dan tambahan tuan-puan, penting tambahan ini apa dia? Tambahannya ialah asalkan datangnya daripada 2 sumber utama, dipanggil air mutlak sama ada dalam apa jua ciri. Sama ada dalam apa jua rupa air ataupun ciri air. Ciri air ada 3 sahaja tuan-puan. Ciri air ada 3 sahaja. Yang pertamanya warna, yang keduanya bau, yang ketiganya rasa. Apabila keluar daripada perut bumi, apapun kita panggil, dan turun daripada pihak atas, walau apa jua ciri air tetap dinamakan air mutlak. Contoh tuan-puan apa? Contohnya keluar daripada perut bumi. Keluar daripada perut bumi, kita gali telaga. Keluar daripada perut bumi, mata air terpancur. Baunya, warnanya, ciri yang pertama, warnanya seperti darah. Bau dia seperti darah. Ciri yang ketiga, rasa dia seperti darah. Apa status air itu? Jawab dia tuan-puan. Contoh status air itu air mutlak. Suci, boleh diminum. Walaupun bau macam darah. Walaupun rasa macam darah. Seolah-olah kita minum air ini seperti minum darah. Tetap dinamakan air. Bukan dinamakan ma'i. Bukan dinamakan darah. Kenapa? Jawapan dia ialah kerana air itu mutlak. Kenapa dinamakan mutlak? Orang tanya. Jawab dia kerana dia keluar daripada sumber bawah dan sumber atas. Itu jawapan yang tepat. Apabila orang tanya, kenapa boleh minum air yang keluar daripada perut bumi yang bertukar ciri seperti darah, bau seperti darah, warna seperti darah, rasa seperti darah? Jawapan dia kerana al-illatul ba'ithah, sangat penting. Jawapan dia kerana air ini keluar daripada sumber bawah tanah. Walaupun sebab tu takmin sangat penting. Apa dia takmin tuan-puan? Takmin itu sama asalkan keluar daripada sumber bawah ataupun sumber atas, sama ada dalam apa jua ciri sekalipun dinamakan air mutlak. Begitu juga tuan-puan, contoh kalaulah air hujan. Kalau turun daripada atas, kita panggil air hujan, kita panggil air embun, kita panggil air salji. Kalaulah hujan tiba-tiba luar biasa, Allah Ta'ala hantar hujan kepada kita, warna dia seperti darah, bau dia seperti darah, rasa dia seperti darah, maknanya tuan-puan, air hujan itu tetap kita panggil air mutlak. Kenapa? Kerana dia datang daripada sumber atas. Walaupun apa jua ciri, tak kisah. Ataupun tiba-tiba hujan turun seperti baunya seperti bangkai. Ataupun kita gali telaga, bau dia seperti bangkai. Telaga kita ni tuan-puan, air dia seperti bangkai. Adakah dinamakan air bangkai? Tidak. Walaupun bau seperti bangkai, tetap dinamakan air mutlak. Boleh kita makan, suci kita makan, boleh ambil wuduk, boleh mandi wajib, boleh bersuci. Tak lalu tu pasal kita. Ni kita sedang bincang hukum. Tak lalu tu nafsu kita. Nafsu kita tak lalu. Itu nafsu kita. Jadi kita nak cerita hukum dulu, baru kita cerita nafsu. Jadi kalau dah kita tahu hukum boleh, okey, alright. So, yang kedua, level kedua, tak lalu. Tak lalu, dia ambil yang lalu lah. Baik, settle tuan-puan. Yang keempat, kita teruskan yang keempat. Kita ada lagi yang topik yang kelima tu agak panjang, ada 5. Tapi kita kita just sebut saja tuan-puan. InsyaAllah dia tak panjang sangat. Baik, keempat tuan-puan. Topik keempat, hilang nama air mutlak dengan 3 sebab. Air mutlak ni tuan-puan, dia boleh berubah martabat dia. Dia boleh berubah status dia. Dia boleh turun standard dia. Sebab itu tuan-puan, Allah Ta'ala mengkategorikan, Allah Ta'ala menstandardkan air di dalam syariat. Ada standard yang paling tinggi, iaitu air mutlak. Ada standard yang kedua, ada standard yang ketiga. Ketiga ini air yang sehina-hina air, yang tidak ada value di dalam agama, yang tidak ada nilai di dalam agama, itu air najis, air mutanajis. Itu yang ketiga. Jadi tuan-puan, air mutlak ini dia boleh hilang
nama dia dan standard dia dengan 3 sebab. Salah satu daripada 3 sebab. Sebab pertama tuan-puan, hilang air mutlak dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci, yang mukhalit, yang larut. Apabila dia bercampur dengan sesuatu yang suci, yang larut, maka air mutlak berada pada standard pertama, dia turun kepada standard kedua. Dia berubah. Dinamakan air itu air mutaghayyir. Allah tarik satu keistimewaan. Dia hanya boleh minum sahaja tuan-puan. Tetapi dia tak boleh menyucikan lain. Tak boleh nak ambil wuduk. Tak boleh nak mandi, nak mengangkat hadas besar. Tak boleh nak bersuci najis. Kenapa? Kerana Allah bertarik satu keistimewaan. Allah hanya beri satu keistimewaan saja, iaitu boleh minum. Air ini dipanggil air mutaghayyir. Minggu depan kita akan bincang. Itu perubahan yang pertama. Hilang air mutlak ni dengan sebab yang pertama, masuk sesuatu yang suci. Yang kedua tuan-puan, sebab yang kedua berubah air mutlak dengan sebab yang kedua. Apa sebab yang kedua? Sebab yang keduanya ialah dengan air berlakunya air mutlak ini bertukarnya status jadi air mustakmal. Sebab berlaku yang mustakmal, insya-Allah kita akan belajar detail. Akan datang kita akan belajar bagaimana cara untuk kita hukumkan. InsyaAllah secara detail kita belajar. Tempat yang mustakmal ini yang kita perlu fokus. Kenapa? Kerana ramai yang terkeliru menghukumkan air mustakmal secara umum. Baik, itu sebab yang kedua. Dan hilang air mutlak dengan sebab apa tuan-puan? Hilang air mutlak dengan sebab menjadi air mustakmal. Yang ketiga, sebab ketiga tuan-puan, hilang juga air mutlak dengan sebab apa? Dengan sebab bercampur dengan najis. Apabila bercampur dengan najis, dinamakan air mutanajis. Dia turun standard yang ketiga. Dia panggil serendah-rendah standard air di dalam agama kita, iaitu air mutanajis. Air yang Allah tarik kedua-dua keistimewaan. Haram diminum dan tidak sah dibuat bersuci. Tidak sah ambil wuduk, tidak sah mandi wajib dan tidak sah digunakan untuk bersuci, sama ada bersuci najis ringan, najis sederhana ataupun najis berat. Baik, serta tuan-puan, itulah dia 3 sebab hilangnya nama air mutlak dengan salah satu daripada 3 sebab. Baik, kita terus kepada satu topik yang terakhir tuan-puan. Satu topik yang terakhir pagi ini iaitu pengecualian. Ini penting untuk menjawab isu-isu berkaitan dengan air. Isu-isu asas berada di sini. Ada 5, tuan-puan, kita nak sebut ada 5 perubahan air yang tetap dinamakan air mutlak. Tajuk dia apa dia tuan-puan? Tajuk dia ialah pengecualian air yang berubah yang banyak tetap dinamakan air mutlak. Kita dah tahu tadi tuan-puan, kalau air berubah yang banyak dengan sebab masuk sesuatu yang suci, dinamakan air mutaghayyir. Tetapi kita nak bincang ini, walaupun dia berubah yang banyak, tetapi tetap nama dia air mutlak. Tak dinamakan air mutaghayyir. Tidak nama air muqayyad. Tetap nama dia ialah air mutaghayyir. Tetap nama dia air mutlak. Ada 5 sebab ataupun 5 situasi yang tetap dinamakan air mutlak. Inilah tempat yang perlu kita ingat tuan-puan, yang terkadang kita keliru, air mutlak ke air mutaghayyir. Air mustakmal jauh lah. Kalau orang jawab air mustakmal, itu jauh sangat. Dia punya larinya. Jadi biasanya dia akan berlaku dengan apa? Dengan air mutlak ke air mutaghayyir. Kita telaga kita tuan-puan, biasanya telaga lah. Kita sekarang ni paip tuan-puan. Paip ia tak jadi isu. Yang menjadi isu paip ni 2 saja. Satunya klorin yang banyak. Yang keduanya ialah biasanya situasi yang lama 2-3 jam ataupun 2-3 hari tak ada air, kita buka paip tu, pada awalnya tuan-puan dia akan keluar dalam keadaan keruh air. Air itu keruh, air itu bertukar warna dia, warna hitam, kotor sangat air. Adakah air kotor itu boleh digunakan untuk bersuci? Ini untuk menjawab isu itu kita perlu tahu pengecualian
Air yang berubah yang banyak tetap nama air mutlak. Kita kena tahu ada 5 situasi dia. Yang pertama tuan-tuan, berubah dengan sebab wap ataupun aura. Berubah, walaupun berubah yang banyak, kita tak bincang berubah yang sedikit, berubah yang banyak, yang kuat sangat, berubah yang kuat dia panggil. Berubah dengan sebab apa tuan-tuan? Dengan sebab wap ataupun aura. Tetap dinamakan air itu mutlak. Contoh macam mana tuan-tuan? Contoh dia, air satu baldi, kita letak tepi bangkai. Air baldi kita ni, terletak tepi bangkai. Bangkai kucing mati 2-3 hari, air hujan, satu baldi tu, yang kita simpan air hujan dalam baldi, yang kita nak guna ambil wuduk, kita nak guna mandi wajib, kita nak guna bersuci najis. Kalau nak guna basuh kain, tak perlu tanya. Nak guna basuh kain, bukan basuh najis. Nak guna mandi, bukan nak guna mandi yang wajib. Mandi biasa saja, bukan bersuci. Kalau nak guna bukan bersuci, tak perlu, tak menjadi isu. Tak perlu tanya. Ni air ni boleh tak bersuci? Okey, boleh tanya. Tapi kalau kita nak bersih saja, tak perlu tanya. Kerana tak menjadi isu. Baik. Air hujan ni, tuan-puan, dalam satu baldi yang berada di tepi bangkai. Bangkai itu tuan-puan, dah 2-3 hari dah kucing ni mati, sehingga air dalam baldi itu baunya seperti bangkai. Kenapa? Kerana wap, aura dia panggil. Kerana aura bangkai berada di tepi itu sehingga berbau dia. Itu satu contoh. Contoh yang kedua tuan-puan. Contoh yang kedua, dia berada, air kita ni tuan-puan, air yang sedikit. Tadi satu baldi, kita ambil satu, contoh satu map ni, kita letak haruman kasturi tepi ni. Letak kasturi tepi ni. Kasturi kita duduk tepi ni tuan-puan, ataupun biasanya tangan orang pakai minyak wangi kuat, tuan-puan, pakai kasturi kuat. Dia pegang gelas ni, air dalam gelas ni bau kasturi. Air dalam gelas ni tuan-puan, bau kasturi. Berubah bau air ini bau kasturi. Apabila dia minum air tuan-puan, dia rasa macam kasturi sebiji. Apa hukum air tadi? Adakah berubah jadi air mutaghayyir? Jawab dia tidak tuan-puan. Tetap nama dia air mutlak. Kenapa? Kerana dengan sebab wap, dengan sebab aura, benda yang berada di luar, dia tak bercampur, maka tidak merubahkan air. Satu. Serta satu, iaitu berubah dengan sebab aura ataupun dengan sebab wap. Dalam kitab Jawi dia sebut berubah dengan sebab wap. Yang kedua tuan-puan, perubahan yang kedua. Perubahan yang banyak yang kedua tetap jadi air mutlak. Berubah dengan sebab masuk sesuatu yang suci, yang mujawir, yang tidak larut. Masuk sesuatu yang suci, yang tidak larut. Tuan-puan, masuk sesuatu yang suci, yang tidak larut. Kalau tadi masuk sesuatu yang suci, yang mukhalid, yang larut, masuk kopi larut, masuk teh larut, masuk Milo larut, Nescafe larut, masuk dakwah larut, masuk pewarna larut, dia akan menjadi larut dalam air, bertukar status jadi air muqayyad. Tetapi kalau masuk benda yang tidak larut, benda yang pejal, yang mujawir, tidak merubah air tersebut menjadi air muqayyad, air mutaghayyir. Tidak. Mana contoh tuan-puan? Contoh kita masukkan kayu gaharu. Kita masukkan air satu gelas, air satu baldi tuan-puan. Kita masukkan kayu gaharu ke dalam baldi kita. Kita masukkan kayu gaharu ke dalam gelas kita ini, mak kita ini, menyebabkan warna, menyebabkan bau air itu tuan-puan akan jadi seperti bau gaharu. Seolah-olah kita minum air gaharu. Kita minum air kayu gaharu. Sebab apa tuan-puan? Sebab baunya kuat, perubahan yang kuat. Dia seperti bau, seperti gaharu. Adakah berubah tuan-puan? Ya, berubah. Tetapi adakah berubah air mutlak kepada mutaghayyir? Tidak. Kenapa? Kerana perubahan yang dikecualikan,
yang tidak merubah air mutlak, iaitu masuk sesuatu yang pejal, yang tidak larut. Sama juga kita masuk batu. Kita masuk batu, tuan-puan, sehingga batu-batu putih bersih air. Air tetap bersih. Ataupun air jadi air warna batu. Tetap dinamakan air itu air mutlak. Kenapa? Kerana masuk itu sesuatu yang pejal. Baik, settle tuan-puan. Settle. Yang ketiga, sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga. Berubah dengan sebab benda yang jadi daripada air. Ini orang tanya tuan-puan, kolam dia ada lumut. Telaga dia ada lumut. Berubah air jadi warna lumut. Dalam telaga dia ada pokok-pokok yang jadi daripada air, pokok-pokok kiamban. Maka berubah kolam dia jadi warna seperti warna kiamban. Warna dia seperti lumut. Bau seperti lumut. Kenapa perubahan itu? Perubahan dengan sebab benda yang ada ataupun benda yang jadi daripada air. Air telaga kita. Maka perubahan ini tidak merubahkan status air. Tetap dinamakan air itu air mutlak. Baik, yang keempat, tuan-tuan. Yang keempat ialah berubah dengan sebab sesuatu yang sukar untuk menjaganya. Kalau mudah untuk jaga, tak dikira. Tetap dinamakan air muqayyad. Ini berubah dengan sebab sesuatu yang masuk, yang ada di dalam telaga itu, yang sukar untuk menjaga. Berubah dengan sebab sesuatu yang sukar, yang musyaqqah untuk menjaganya. Ini disebut dalam kitab Usulan Sibyan, tuan-tuan. Apa dia? Contoh dia seperti tempat lalu air. Tempat lalu air. Kalau air paip kita itu, tuan-puan, keluarnya kerana paip itu paip yang kotor lama, paip yang batang paip yang tak pernah ditukar, maka menyebabkan jalan untuk sampai ke tempat kita ini, dia panggil apa? Dipanggil berubah dengan sebab benda yang tak boleh untuk kita jaga, yang sukar untuk kita jaga. Contoh yang pertama, seperti tempat lalu air. Kalaulah tempat lalu air itu tanah yang busuk, tuan-puan, menyebabkan busuk air. Kenapa? Kerana tempat lalunya air itu menyebabkan tanah itu akan menjadi busuk, maka tidak merubah air tadi. Warna dia bertukar dengan sebab apa? Dengan sebab tempat lalu air tidak merubah air itu. Tetap dinamakan air mutlak. Sebab itulah, kalaulah, tuan-puan, kalaulah telaga kita, kalau paip tak menjadi isu, tuan-puan, kalau telaga kita, tuan-puan, ada di dalamnya, apa ada dalam telaga yang sukar untuk kita jaga, tuan-puan? Iaitu akar-akar kayu. Contohlah, kalau telaga kita berada di tepi pokok petai, maka air itu dia akan bau seperti petai. Bau dia seperti petai. Yang kuat bau dia. Bau sedikit tak kisah, tuan-puan. Bau kuat. Bau kuat pun tak menjadi isu. Kenapa? Kerana bau kuat seperti petai dengan sebab akar dalam telaga itu, akar petai ataupun jering dan sebagainya, sehingga merubah air, tidak merubah status air mutlak. Tetap dinama air mutlak. Kenapa? Kerana tempat air itu yang sukar untuk kita jaga. Baik, yang kelima, last sekali, tuan-puan. Yang kelima ialah sebab asal kejadian air ataupun lama bertakun. Lama bertakun ni, dia tidak juga merubah air. Kenapa air berubah? Lama bertakun. Jadi air itu dah jadi hitam. Dengan sebab apa? Dengan sebab lama sangat kita takunkan air tersebut. Tidak ada masuk unsur-unsur yang lain ke dalam air. Tetapi dia berubah sendiri dengan sebab lama bertakun ataupun dengan sebab asal kejadian air. Asal kejadian air tadi kita dah bahas sumber dia. Cuma lama bertakun ini saja yang kita nak sebut. Baik, itulah, tuan-puan, sekadar ringkas kita bincang hari ini. Ada 5 sebab yang tidak merubah status air. 5 sebab yang tidak merubah status air walaupun perubahan air itu banyak. Kita dah tahu asasnya. Kalau air itu berubah banyak dengan sebab
masuk suatu yang suci, kita tahu air itu menjadi muqayyad, tidak lagi mutlak. Tetapi ada 5 sebab yang dikecualikan, yang walaupun berubah yang banyak, dengan salah satu daripada 5 sebab ini, tetap dinamakan air itu air mutlak. Sebab itulah tak menjadi isu tuan-puan. Telah terjawab isu yang saya lontarkan di awal perbincangan kita tadi. Kalaulah kita ambil semata air, sumber air mineral kita, tepi jerak, maka tidak merubah air itu. Walaupun air itu berbau seperti bangkai. Bau dia seperti bangkai. Kenapa? Atas itu orang tanam bangkai manusia. Atas itu kubur, maka bawah ni kita gali telaga, dia bau seperti bangkai. Bangkai apa? Bangkai manusia. Walaupun bangkai orang sekalipun, air itu tidak bertukar menjadi mutanajis. Kenapa? Kerana air itu tetap mutlak. Kita dah tahu salah satu daripada 4 ataupun 5 sebab ini dia tidak akan merubah air. Itulah dia tuan-puan hari ini 5 topik penting yang kita belajar. Yang pertama makna air, yang kedua contoh air. Makna air mutlak dan contoh air mutlak. Yang ketiga sumber air mutlak. Yang keempat hilang nama air mutlak dengan 3 sebab. Yang kelima ialah 5 pengecualian ataupun 5 situasi tetap air yang berubah yang banyak tetap dinamakan air mutlak. Baik, ada soalan siapa tu Jai kata air klorin yang banyak. Ya, klorin. Baik, air klorin ni tuan-puan dia sama juga. Kalau berubah yang banyak dengan sebab klorin, lama kita 2-3 hari tak ada air, biasanya air permulaan itu dia akan kotor dan klorin yang kuat berbau. Ketika mana klorin itu kuat tuan-puan, jangan kita guna lagi. Guna untuk ambil wuduk. Guna untuk lain tak menjadi isu. Guna untuk ambil wuduk. Biarkan 2-3 minit, dia akan hilang klorin yang kuat. Tapi kalau klorin yang sedikit, dia tak menjejaskan. Air muqayyad ni tuan-puan, air mutaghayyir ini, syarat dia mesti perubahan yang banyak. Kalau benda yang suci masuk ke dalam air tuan-puan, disyaratkan berubah menjadi mutaghayyir, dia berubah ni kena syarat dia tuan-puan berubah yang banyak. Kalau sekadar bau klorin biasa, tak berubah. Tetap nama air mutlak. Tapi kalau bau yang kuat, sehingga kita panggil air apa ni? Air klorin. Maka itu dinamakan air mutaghayyir. Kenapa? Kerana bercampur dengan suatu yang larut. Apa dia suatu yang larut? Suatu yang suci yang larut. Klorin itu suci, lagi pula dia larut, lagi pula berubah itu, bertukar ciri bau itu yang kuat. Salah satu daripada 3 ciri ni tuan-puan, mesti berubah yang kuat. Dia beza dengan najis. Najis tak syarat kuat. Kalau air yang sedikit, najis ni walaupun masuk sedikit saja auto. Auto air sedikit itu bertukar menjadi air mutanajis walaupun tak berubah ciri. Asalkan masuk air, walaupun ciri berubah sedikit, tak kisah. Itu najis berbeza tuan-puan. Masuk najis air yang sedikit berbeza dengan masuk suatu yang suci air yang sedikit. Baik, settle. Terjawab soalan tadi. Kalaulah klorin yang banyak, yang kita panggil ni air klorin. Kenapa kuat sangat bau klorin dia? Maka itu tunggu 2-3 minit sehingga dia hilang klorin, baru kita ambil wudu. Baik, kita tengok soalan lain. Kalau ada, kalau tak ada, kita boleh break. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Katakan kita ambil wuduk tu selalunya dekat paip. Paip tu dia masuk dalam tong yang besar. Kita tak ambil pada wuduk dekat paip luar, kita ambil wuduk yang telah air yang jatuh dalam bekas yang besar tu. Oh, okey. Dia tak ambil di paip, tapi ambil air yang menitik dalam bekas tu. Air tu dia air yang menitik dalam bekas tu. Air yang menitik dalam bekas. Adakah boleh dia ambil air yang menitik dalam bekas, tapi air tu tak digunakan untuk ambil wuduk? Bukan digunakan untuk ambil wuduk. Kalau air yang digunakan untuk ambil wuduk, kita akan bincang akan datang. Standard air yang kedua, dia berubah dengan sebab air mustakmal. Kita akan bincang. Kalau air itu tak jadi mustakmal, air itu tetap air mutlak. Kita guna air paip, kita buka air paip tuan-puan. Air paip itu, tepi-tepi paip itu dia menitih. Kita pun tak ada baldi di bawah. Dia menitih tu kita guna tak lagi. Kita tak guna untuk ambil wuduk. Walaupun kena tangan kita, bukan ambil wuduk.
Kalau guna pada mengangkat hadas, dia akan jadi mustakmal. Kita akan bincang detail mustakmal. Kalau dia guna untuk angkat hadas, baru dinamakan mustakmal. Baik, kesimpulan, boleh guna air yang menitis dalam bekas. Tuan-puan biasa dengar tak? Air satu baldi, apabila kita celup tangan, orang tua kata tak boleh guna ambil wuduk. Tak boleh guna dah nak ambil wuduk. Tak boleh guna dah nak ambil wuduk. Dia keliru di mana tu? Dia keliru di air mustakmal. Kita akan bincang akan datang. Tapi kalau air satu baldi, tuan-puan, air ni ke air satu baldi tak kisah. Kita pun masuk jari kita. Bukan ambil wuduk. Celup lah, anak-anak kita celup. Maka tak boleh guna dah air tu. Kalau orang tua-tua kita dia berjaga-jaga, tak boleh guna. Sebenarnya tak boleh guna sekiranya selam tangan itu ada air mustakmal pada tangan kita. Tangan kita suci, bersih, tak ada air mustakmal pun, tak ambil wuduk apa lagi. Tidak ada najis di tangan kita. Tangan kita bersih. Kalau ada pun peluh-peluh, dia tak bertukar je. Tak bertukar air peluh. Walaupun nampak irah-irah peluh, tak bertukar air peluh. Jadi, ingat tuan-puan, tetap air itu mutlak walaupun selam dalam tangan dengan tangan kita, walaupun anak kita celup tangan, boleh diminum, boleh ambil wudu. Saya cuba jawab soalan dalam inbox dulu. Sekejap Alfa. Sekejap kita tengok soalan mana. Al-Fadhil Haji Kamarudin, sekiranya kita tak samak, adakah solat kita ditolak? Maksud tak samak ni tak samak oleh kulit. Tak, maksud dia sekiranya air indah water atau air najis. Baik, soalan atas tu sekiranya kita tak samak, adakah solat kita ditolak? Ni umum. Tak samak apa dia? Kalau tak samak dia samak ni istilah merujuk kepada kulit. Kita bersih kulit, kita bersuci kulit yang bangkai kulit, kita panggil samak. Kalaulah kita bersih najis biasa ni, kita panggil bersih najis. Kalau kulit itu tak samak, kita bawa dalam solat, maka tak sah solat kita. Kerana dia kulit dinamakan bangkai. Bangkai najis. Apabila bangkai itu najis, kulit yang masih belum disamak, maka kita tak boleh bawa dalam solat. Akan datang kita belajar tata cara samak. Sekiranya air indah water atau air najis ditapis sehingga jernih, tanpa warna dan bau, bolehkah ia menjadi air mutlak? Ni soalan kebak ni. Ni bagus soalan ni. Kalau tuan-puan biasa dengar isu ni, tuan-puan, air Singapura. Tuan-puan biasa dengar dulu kan? Air Singapura, kerajaan Singapura dia tapis air ni, air mineral dia orang, tak tahulah ya air mana yang dijual di Malaysia ni. Air kumbahan, air kumbahan itu diproses menjadi air mineral, drinking water. Drinking water bukan mineral tu lain, drinking water lain. Drinking water dia panggil proses RO, reverse osmosis. Adapun mineral water dia tidak melalui teknologi RO, tidak. Biasanya dia akan menggunakan teknologi RO iaitu reverse osmosis untuk proses air kumbahan. Jadi isu dia tuan-puan begini. Kita akan belajar tajuk ni akan datang tapi saya jawab awal. Tajuk ini kita akan belajar dalam tajuk air mutanajis tuan-puan, air mutanajis. Baik, kesimpulan tuan-puan, ketiga-tiga air, kedua-dua air dia ada tiga tadi asas. Air standard pertama, standard kedua, standard ketiga. Standard pertama yang paling tinggi di dalam syariat kita dinamakan air mutlak. Dia turun standard kedua. Allah tarik satu keistimewaan, tinggal satu. Standard kedua dinamakan air mustakmal dan juga air mutaghayyir. Dan ada standard yang ketiga, serendah-rendah standard di dalam syariat kita. Apa dia? Iaitu air mutanajis. Air mutanajis ni tuan-puan, dia panggil serendah-rendah air dalam agama. Ya, air yang tidak ada kedua-dua keistimewaan. Minum pun tak boleh, nak bersuci pun tak boleh. Maka
kesimpulan yang saya nak beritahu tuan-puan, dua standard yang Allah yang turun ini, yang jatuh standard ini, dia boleh kembali kepada asal, kepada standard pertama. Standard najis, air mutanajis, bukan najis, air mutanajis. Najis ni sampai kiamat tak boleh bersuci. Air mutanajis, dia boleh kembali kepada asal balik. Dia boleh kembali kepada air mutlak balik. Dengan berapa cara tuan-puan? Dengan hilangkan dua sebab dia. Kenapa dia turun kepada standard yang ketiga, standard air mutanajis? Kerana dia ada dua sebab. Sebab pertama, dia bercampur dengan najis. Sebab yang kedua, air itu kuantitinya sedikit. Ataupun kuantiti dia banyak, tetapi tuan-puan, warna ciri najis tetap ada. Cara macam mana kita boleh hilangkan cara dia air mutanajis ni, iaitu air yang bercampur dengan najis, air kumbahan. Air berkumbahan, dia bercampur dengan najis. Yang Tuan Haji tanya ni, tapis sehingga jernih. Boleh tak menggunakan teknologi tapis ni? Boleh dah tidak? Jawab dia tuan-puan, tengok, kita buat dua cara, kita hilangkan dua sebab ini untuk kembali kepada asal balik. Pertama apa tuan-puan? Sebab pertamanya ialah kita kena tambah air. Kita kena tambah air bagi banyak, sehingga mana? Sehingga hilang ciri najis, sehingga hilang warna najis, sehingga hilang bau najis, sehingga hilang rasa najis. Tambah air, jangan tambah ma'ik. Tambah air, jangan tambah najis. Jangan tambah air kecil dalam tu. Tambah air. Boleh juga tambah najis pun, sehingga hilang. Tapi kita nak sebut yang asas dulu. Yang asas ni, tambah air. Tambah air ni sehingga apa tuan-puan? Tambah air ni sehingga hilang ciri-ciri dia. Sehingga tak ada bau najis, tidak ada warna najis, tidak ada rasa najis. Tambah air yang banyak. Apabila kita tambah air banyak, maka sebab yang kedua, hilangkan warna najis, ciri najis, dan ciri tiga tu, hilangkan ke semua tiga-tiga ciri najis, maka dia kembali kepada asal balik. Dia kembali kepada asal balik. Air kumbahan tuan-puan boleh kembali kepada asal balik air mutlak sekiranya air itu tidak lagi bau, tidak lagi warna seperti najis, tidak lagi rasa seperti najis. Baik. Soalan seterusnya, sekiranya air mutlak dalam tangki kurang 2 qalah dimasukkan bangkai tikus, bagaimana? Baik, jawab dia auto menjadi najis. Kalau 2 qalah tuan-puan, mudah formula dia. Air sedikit 2 qalah masuk najis, berubah tak berubah, tetap jadi najis. Tapi kalau air banyak, formula lain. Kalau air sedikit, formula dia sangat mudah. Masuk najis, berubah tak berubah, auto najis. Air tadi jadi air mutanajis. Tetapi kalau air banyak, masuk najis tak secara auto. Kena tengok. Kalau masuk najis, berubah ciri air, barulah berubahnya air itu jadi najis. Kalau masuk seekor bangkai tikus dan air banyak, berubah dah air jadi bangkai, tak. Maka tetap air itu jadi air mutlak. Contohlah tuan-puan, rumah kita ni tuan-puan, kadang-kadang 2 tahun tak pernah naik cek tangki besar kita atas rumah ni. Kadang-kadang dalam tangki tu masuk tikus, ada bangkai tikus, ada bangkai katak mati. Kita minum bawah ni, bawah dapur, kita minum kat dapur, tak rasa pun bangkai tikus. Tak rasa pun bau macam bangkai. Nak dah tapis, nak rasa apa lagi tuan-puan? Rumah semua ada penapis, ada filter. 2 external filter pun ada. Internal filter pun ada. 2 kali tapis. Lagi tak berbau. Baik, itu saja soalan tuan-puan. Saya rasa tak ada dah. Ada lagi. Al-Fadhil Haji Kamarudin lagi. Bolehkah ambil wuduk dengan air mineral 500 ml saja? Boleh. Sah. Asalkan air mutlak. Tak cukup 500 ml pun boleh. Pakai 1 genggam saja air. Asal mengalir air. Soalan Al-Fadhil Ahmad Diodin. Okey. Dia tanya apa? Ustaz, masalah tahi cicak. Masalah tahi cicak, masalah semut dan seangkatan dengannya. Jatuh ke dalam tangkungan air.
Adakah air itu berubah jadi mutanajis? Sama ada kurang atau lebih 2 qaulah. Baik, ya. Kalau tahi cicak semut, tuan-puan, dan seangkatan dengan semut, kita dah bincang semalam, semut ni, iaitu dia termasuk dalam spesies binatang yang dimaafkan pada air, semut. Kalau semut dan seangkatan dengan dia dimaafkan pada sembahyang, air okey. Jatuh semut mati dalam air, tak berubah air tadi. Kalau tahi cicak, dia air yang sedikit, tuan-puan, kalau tahi cicak jatuh dan air yang sedikit, dia akan berubah air tadi. Kerana tahi cicak, dia tidak termasuk dalam najis dimaafkan pada air. Jadi, apabila masuk saja air yang sedikit, tahi cicak itu, auto, air itu akan berubah. Tapi kalau air banyak satu baldi, jatuh sekok, jatuh sebiji tahi cicak saja, sedikit tahi cicak saja, dia tak merubahkan air, maka tidak berubahkan serta air, tetap jadi air mutlak. Wallahu a'lam. Baik, itulah saja tuan-puan hari ini. Saya kembali balik kepada Abang Zaki. Kita dah lewat dah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Tok Imam kita, pengerusi kita, lejatan kuasa kita, seluruh tuan-tuan, perempuan semua kerana meraihkan majlis kita pada pagi ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah pada semua yang dapat hadir pada hari ini, dan kita tolong wawarkan pada kawan-kawan atau sahabat yang lain untuk menyertai minggu-minggu yang akan datang. Dan begitu juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Azhar untuk sesi pagi ini. Dan kita jumpa lagi insyaAllah. Dengan akhiri saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Saya keluar dulu. Baik, tuan-puan, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dalam tajuk baru, iaitu standard air yang kedua di dalam agama kita. InsyaAllah kita bincang minggu depan. Dia ada 4 standard semua, tuan-puan. Kita bincang standard yang kedua minggu depan. Saya cuba tengok kalau ada soalan untuk last kali, untuk respon. Kalau ada soalan yang belum terjawab, saya rasa dah jawab tadi. Al-Faruq dah jawab tadi soalan. Air kurang 2 qaulah masuk tek cicak. Okey, kalau kurang 2 qaulah masuk tek cicak auto. Tapi kalau air banyak, tuan-puan, masuk tai cicak, tengok dulu berubah ataupun tidak. Itu formula yang basic, formula asas dia. Kalau air sedikit, dia auto. Masuk najis, tak perlu tengok berubah tak berubah, dia auto. Tapi kalau air yang banyak, dia tak auto. Dia tak akan terus boleh hukum najis, tidak. Dia kena tengok berubah tak ciri dia. Tu kalau air banyak, itu formula basic. Kalau air sedikit, sebab air sedikit dengan air banyak ni dia ada kekuatan, tuan-puan. Sebab tu Allah berikan kekuatan kepada air yang banyak. Tetapi kalau air yang sedikit dia tidak ada kekuatan. Apa maksud tidak ada kekuatan? Jatuh saja najis, tak ada berubah ataupun tidak air, tetap akan jadi najis air itu. Tak perlu tengok ciri. Tetapi kalau air yang banyak, dia ada kekuatan. Apa kekuatan dia? Dia tak boleh dihukumkan secara terus. Tak. Dia kena tengok berubah dah air tadi. Berubah dengan sebab masuk najis tadi. Berubah ni tak perlu ubah yang banyak. Ubah sedikit pun tetap. Tengok imbah-imbah macam tek cicak. Tetap dinamakan najis. Hukum air tadi, air mutanajis. Baik, settle. Air jai, macam mana air pahit dicampur dengan klorin, dah jawab tadi. Saya rasa semua soalan dah terjawab. Kalau soalan tak ada terjawab, saya akan respon secara bertulis kalau saya sempat. Ada lagi. Al-Fadhi Yusman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia tu? Ustaz, kalau kita amalkan air wudu untuk kejayaan kita, berdosa tak? Tak, jelaskan sedikit. Saya tak faham untuk kejayaan apa tu. Kalau boleh Man tolong jelaskan, untuk maksudnya kita ambil air wudu untuk kejayaan, apa maksud dia? Ambil air wudu untuk minum ke, untuk berubat ke? Tak ada masalah. Ambil air wudu air mustakmal lah. Dia air mustakmal ni makruh minum. Air wudu kita ni, tuan, kita akan bincang ke datang standard yang kedua, dia air mustakmal. Jadi air wudu, air digunakan untuk ambil wudu, air mustakmal. Air mustakmal.
InsyaAllah kita akan saya akan jawab bertulis yang mana tak jelas tu, tolong jelaskan balik. InsyaAllah tuan-puan, kita akan jumpa minggu depan dalam tajuk baru iaitu standard air yang kedua di dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.